Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidah binti Jalani, nama matriks 258813. Saya akan membentangkan berkenaan dengan dasar wawasan negara. Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang berkedudukan strategik di Asia Tenggara dengan kelebihan berada di dalam perdagangan antarabangsa yang terkenal sejak di zaman kegemilangan Tanah Melayu. Komposisi kaum bulat terdiri pada kaum Melayu, Cina, India dan diikuti dengan etnik-etnik termasuk di Sabah dan Sarawak. Ekonomi tradisi penduduk Malaysia sebelum merdeka adalah orang Melayu bekerja sebagai petani, nelayan, mengais hutan dan tinggal di kampung, manakala orang Cina berniaga, bekerja di lombong dan tinggal di bandar. Orang India pula bekerja sebagai budak getah dan tinggal di estate-estate. Ketika inilah British memperkenalkan dasar pecah perintah untuk menghalang penyatuan kaum di tanah Melayu. Raja 1 menunjukkan pecahan kaum di Malaysia pada suku pertama tahun 2021, yang mana Bumiputera berjumlah 70%, Cina 22%, India 7% dan lain-lain 1%. Raja 2 menunjukkan kependudukan berdasarkan kumpulan etnik Semenanjung Malaysia bagi tahun 1970, 1957 dan 1974. Berdasarkan Raja 2, kita dapat melihat bahawa pecahan kaum Melayu pada tahun 1947 menghampiri 50%, manakala pada tahun 1970 melebihi 53%. Pertumbuhan ekonomi Malaysia sejak tahun 1950 berprestasi baik berbanding negara-negara membangun di Amerika Latin, Afrika dan Asia seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1. Menurut Idris bin Endut 2010, sejak merdeka pada tahun 1957, keluaran dalam negeri kasar KADNK pada harga sebenar sebanyak 6.5% bagi tempoh 1957 hingga 2005. Pencapaian tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi pernah dicapai oleh Malaysia berbanding negara-negara sedang membangun yang lain. Manakala dalam tempoh masa yang sama, KADNK per kapita pada harga semasa meningkat ke arah 7.0% setahun telah merubah kualiti hidup rakyat ke tahap yang lebih baik. Rajah 2.2 menunjukkan perbezaan pendapatan dan sara hidup di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Berdasarkan Rajah 2.2 juga, bermula tahun 1997 sehingga 2000, ekonomi Malaysia keseluruhannya tumbuh pada tahap pertahunan purata yang dianggarkan sebanyak 6.3%, yang mana lebih banyak iaitu 6.5% untuk kaum Bumiputera berbanding dengan orang Cina yang mencapai 6.0%. Untuk tempoh tersebut, secara keseluruhannya dengan kemelesetan ekonomi yang teruk berikutan krisis tahun 1997, setiap kaum mengalami perkembangan yang amat memuaskan berasaskan kepada pendapatan per kapita. Tahap pendapatan purata sebenar untuk Bumiputera dan orang Cina bertambah dengan faktor sebanyak 5. Dasar wawasan negara merupakan kesinambungan daripada DEB dan DPN. Diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas negara melepasi saat kritikal ekonomi semasa krisis ekonomi global berlaku pada 1997 hingga 1998. Jangka masa dasar wawasan negara adalah selama 10 tahun iaitu bermula pada tahun 2000 sehingga tahun 2010. Objektif utama dasar wawasan negara adalah memastikan Malaysia maju dalam segala aspek iaitu ekonomi, politik, sosial, kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. Dasar wawasan negara juga diharapkan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian maju dengan mengekalkan nilai-nilai murni, menikmati taraf hidup yang tinggi, keamanan dan keadilan sosial serta bangga terhadap pencapaian negara. Dasar wawasan negara punya dimensi yang baru dalam membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara yang punya masyarakat yang berasaskan pengetahuan, menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan melalui pengukuhan pelaburan asing FDI, membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin di kawasan terpencil, menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik, meningkatkan penyertaan Bumiputera berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30% menjelang 2010, meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor utama ekonomi, mengorientasi semua pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan. Dasar wawasan negara mempunyai 7 teras kritikal. Membina masyarakat yang berdaya saing dengan memupuk perpaduan, menggalakkan kewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan, mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi, membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai salah satu langkah strategik, mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang cekap, meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampu untuk meneguhkan pertumbuhan jangka panjang.
Menerusi dasar wawasan negara, kerajaan telah menjalankan satu profil golongan miskin dan termiskin bagi mengenal pasti sasaran-sasaran tersebut di seluruh negara. Kerajaan juga telah melaksanakan skim pembangunan kesejahteraan rakyat SPKR di kawasan PPRT dan program-program lain yang seumpamanya. Kerajaan juga memastikan kriteria golongan-golongan yang berpendapatan rendah diperincikan selayak mungkin, misalnya menetapkan pendapatan isi rumah tidak melebihi RM1,200 sebulan untuk diberikan bantuan. Kerajaan telah menggalakkan petani kecil yang mana memiliki saiz tanah kecil untuk mempelbagaikan kegiatan pertanian dengan peternakan atau aquaculture yang boleh menambah hasil pendapatan mereka. Fokus dasar wawasan negara terhadap isu perpaduan kaum. Kerajaan melancarkan pelbagai kempen perpaduan supaya semangat kecintaan terhadap negara bertambah baik. Kerajaan melaksanakan pelbagai program kepada bumi putera seperti memberi latihan dan kemahiran supaya pemilikan ekuiti bumi putera dalam sektor korporat dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2010, mengkaji dan mengemaskan subjek terkhusus yang dapat memupuk semangat perpaduan seperti sedimen etik dan kenegaraan. Pada tahun 2003, kerajaan telah mewujudkan sekolah wawasan yang merupakan idea Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa menjadi Perdana Menteri keempat dan diluluskan oleh Kabinet pada tahun 1997. Fokus dasar wawasan negara terhadap isu alam sekitar. Kerajaan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam di kawasan bandar. Jabatan Alam Sekitar dan Polis dipertanggungjawabkan untuk membuat pemantauan udara supaya dapat mengawasi kapal-kapal yang membuang minyak di laut. Selain itu, kerajaan juga melantik pihak swasta untuk memungut sisa berbejal untuk dilupuskan secara lebih berkesan. Kerajaan juga melaksanakan kempen Kita Semula supaya dapat mengurangkan timbulan sisa berbejal. Selain itu, kerajaan juga menggunakan elemen undang-undang dan peraturan dalam mengawal pencemaran. Dasar wawasan negara juga didapati berjaya menurunkan kadar kemiskinan. Ini ditunjukkan dalam Rajah 7.1. Nilai PGK semakin berkurang pada tahun 2009 berbanding pada tahun 2004. Berdasarkan kepada Rajah 7.1, kita dapat lihat bahawa PGK Semenanjung adalah sebanyak RM661 pada tahun 2004 meningkat kepada RM763 pada tahun 2009. Sabah pula RM889 pada tahun 2004 meningkat kepada RM1048 pada tahun 2009. Manakala Sarawak RM765 meningkat kepada RM912 pada tahun 2009. Kesimpulannya, dasar wawasan negara bukan hanya wadah kerajaan namun merupakan usaha kerajaan yang menyeluruh untuk memastikan Malaysia maju dalam semua aspek termasuk ekonomi, nilai positif, pengetahuan rakyat dan alam semula jadi dan selagi upaya menghapuskan kemiskinan. Oleh itu, kita sebagai rakyat merupakan watak utama dalam menentukan kejayaan dan hala tuju negara kita supaya generasi akan datang dapat hidup selesa dan sejahtera. Sekian, terima kasih.